أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini dalam sesi ulang kaji kita pada halaman 175 hingga 179. Kita sudah pun melewati kepada halaman ini pada hari Isnin hingga hari Jumaat, dan pada hari ini kita bertuah kerana kita bersama dengan tetamu undangan untuk kita mengulang kaji 5 halaman ini. Saya mengalung-alungkan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Izhar Arif. Selamat datang Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini kali pertama Doktor di sini ya. Pertama kali. Harapnya bukan kali terakhir Doktor. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, masya-Allah. Dan juga bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ceria ini Ustaz. Ceria hari ini. Ya. Ada Ustaz Dr. Izhar. Sama ni tengok ceramah sana, ceramah betul. sini dekat depan TV kan. Betul, Ustaz. Sekarang ni kita sama-sama Betul. depan kamera. Subhanallah. Depan kamera bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Buka halaman yang ke-175 hingga halaman 179 untuk kita melihat kepada surah Al-A'raf, dan kemudian kita nak masuk kepada surah Al-Anfal. Ya, perkara yang menarik untuk kita beri perhatian. Kita mulakan sedikit dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Jadi sama-sama kita mulakan dengan kita melihat kepada halaman 175 ini yang kita nak baca dahulu salah satunya daripada ayat 193 yang kita inginkan pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz Dr. Izhar bagaimana sebenarnya memahami ya ayat ini dan juga sedikit kandungan daripada halaman 175 ini. Kita baca dahulu dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semuanya? Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, tetamu kita Fadil Profesor Madya Datuk Izhar. Masih tu sudi berkunjung ke Teratak. Alhamdulillah. My Quran Time. Alhamdulillah. Bukan yang terakhir insya-Allah. Ya, bukan. Amin. Insya-Allah. Insya-Allah. Kita di halaman maaf saya. 100 berapa tadi? 75. Muka surat 175 tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melihat ayat 193. Kita nak mula hari ini surah Al-A'raf halaman 175 ayat 193. Mari kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tad'uuhum ila al-huda سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صدق الله العظيم. Jika
kamu wahai orang-orang musyrik menyerunya berhala-berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, berhala-berhala itu tidak dapat memperkenankan seruanmu, sama sahaja hasilnya sama ada kamu menyerunya atau berdiam diri. Dalam ayat ini mereka menyeru kepada huda tetapi dibalas dengan la yattabi'ukum. Ya, kalau boleh Ustaz Dr. Ishar untuk mencerahkan mengapa dibalas pula la yattabi'ukum, ya, bukannya la yahdikum contohnya kan, dah minta hidayah. Sebenarnya mungkin jawapannya sepatutnya dia tak memberi hidayah pun kan, tetapi diletakkan perkataan ini untuk kita lebih memahami apa sebenarnya konteks ayat ini untuk kita ambil perhatian pada tahun ini dalam kehidupan kita. Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, apabila kita mengkaji dan mendalami Al-Quranul Karim, antara perkara penting yang saya ingat daripada guru-guru kami, antaranya Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan antara pengarang tafsir Munir. Perkara penting yang kita kena faham ialah Al-Quran bukan sahaja terjemahannya, tetapi termasuk tafsirnya. Kerana tafsir ia membincangkan lebih dalam. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 193, wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Apabila mereka yang mensyirikkan Allah Taala ni, dia minta nak dapat hidayah, dia minta nak dapat itu, dapat ini dengan al-asnam, dengan orang kata apa, dengan patung berhala. Tetapi sedangkan benda itu tidak memberikan apa-apa impak. Dan ini berlaku zaman Nabi Ibrahim. Bila disuruhnya bapa, tanyalah itu, tanyalah Tuhan tu, tanyalah Tuhan ni, bapa dia kata mana boleh cakap. Nampak tak? Sedangkan benda itu dah ada di depan mata, mereka dah tahu benda itu tidak akan memberikan apa-apa impak, tetapi mereka masih minta. Kenapa jadi begini? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka ni orang yang hatinya dah tertutup untuk mendapat hidayah, dan dia orang tak berminat untuk mencari hidayah. Mereka ini kamu bagi tahu ke tak bagi tahu ke, kamu bagi logik ke tak bagi logik ke, dia tetap akan mengatakan bahawa inilah Tuhan kami. Tak makan sama. Tak makan sama. Maka itulah kata Allah Taala, wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Apa maksud la yattabi'ukum? La yattabi'ukum bermaksud dia tidak akan memberikan apa yang kamu nak. Dia tidak akan ikut apa yang kamu nak. Dia tidak akan, orang kata apa, kalau kita dengan Allah Taala kita minta, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila kita minta dengan Allah, gambaran yang Allah tunjuk, aku akan bagi apa yang kamu nak. Allah akan jawab, ya. Allah akan jawab. Sama ada kata Imam Al-Ghazali, jawab sekarang, cash. Yang kedua, Allah bagi di akhir hidup. Betul. Yang ketiga, Allah tak bagi di akhir hidup, Allah bagi selepas itu. Betul. Jadi ini menunjukkan bahawa la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun. Jadi jelas daripada situ bahawa apa yang kita minta tidak akan diikuti oleh yang dia minta. Maksudnya la yattabi'ukum itu maksudnya kita mungkin minta hidayah tu secara umum, kita nak minta itu ini. Kalau Allah tu memang dia follow betul-betul, ya. Sama ada sama baik, lebih baik ataupun pergi sampai akhirat. Itu yang dikongsikan oleh Ustaz Dr. Izhar sebentar tadi. Tetapi memang berhala ni langsung, ya, langsung tidak mengikut apa-apa sekalipun apa yang kita nak kan. Kita minta ke, kita senyap ke, ialah berhala, batu Ustaz ni yang tak ada apa pun, tetapi ini yang mencabar ataupun yang merosakkan pemikiran orang yang tidak mahu mencari hidayah sebenarnya, maka ia akan tergelincir ke dalam perkara ini. Jadi banyak dalam ayat ataupun halaman ini bercakap tentang berhala. Kalau kita pergi pada muka surat seterusnya, masih lagi cakap pasal berhala, sehinggalah ayat 199, ya, ayat 199 ini tiba-tiba muncul pula pasal akhlak, kan. Dia kalau sebelumnya itu ayat 198 cakap tentang wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u, kan. Jika kamu menyeru pada berhala, mereka tak pula
mendengar. Tadi yattabi'ukum, ini yasma'u pula. Tapi lepas tu muncul pasal akhlak. Kita baca dahulu ayat 199, kita nak tahu apa jawapan mengapa tanasuk, kaitan di antara berhala dengan akhlak ini tadi, ya. Kita baca dulu Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul bagi Datuk. Ayat 199 saya. Ada halaman 176. Kita dah berpindah ke halaman 176. Mari kita sama-sama baca satu ayat saja ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Sadaqallahul azim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta jangan mempedulikan orang-orang yang bodoh. Saya nak terus jelas serahkan pada Ustaz Dr. Izhar. Tadi banyak kali ya, satu page tadi tu kira pasal berhala-berhala je lah kan. Tiba-tiba muncul pula akhlak mulia ni. Apa ceritanya? Silakan. Saya tertarik bila Ustaz sebut berkaitan ayat sebelum ini, Allah sebut la yattabi'ukum. Kemudian ayat yang 198 la yasma'u. Kemudian di bawah tu ayat 199 tentang akhlak. Saya cuba nak masuk sikit Ustaz. Alang-alang kita dah masuk bab tafsir ya. Saya suka kaitkan. Dipanggil tafsirul ayah bil ayah. Ayat sebelum dia kata la yattabi'uk. Kau minta apa pun, dia tak ambil pun apa yang kau minta, dia tak dengar dan dia tidak tidak layan pun. Kemudian ayat yang 198 Allah kata wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Ya, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ayat sebelum ni, sebelum masuk ke ayat yang akhlak tu, mereka yang menyembah selain Allah Taala ni, peliknya mereka ini, dia tahu bahawa makhluk tu ataupun patung itu tidak akan ikut apa yang dia minta. Yang kedua, tidak akan mendengar apa yang kau pohon. Yang ketiga, yang suruh nampak patung itu tengok kamu. Wahum la yubsirun. Beza tu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, istilah tu, an-nazar bila basirah. Melihat tetapi tidak ada penghayatan. Contoh kita tengok orang susah musim Covid. Betul. Kita tengok orang susah, masya-Allah. Kesiannya, menangis air mata kita. Keluar air mata. Kita melihat bil basirah. Dengan apa? Dengan penghayatan jiwa. Tengok. Jadi patung tidak memberikan apa-apa impak, tetapi mereka masih juga nak menyembah, masih juga mencari jalan yang tidak betul. Maka macam mana kita nak dakwah mereka? Bukan dengan cara yang menghina. Bukan cara yang yang tidak diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi diajar, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita diminta untuk berdakwah dengan cara yang baik, akhlak yang baik seperti mana yang Nabi tunjuk. Maka Allah pun bagi tahu dalam ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kita kena ajar mereka, didik mereka, bagikan kemaafan, fahami keadaan mereka dan kita cuba berdakwah dengan cara yang betul. Dan apabila mereka degil, mereka tak nak ikut, wa'rid 'anil jahilin. Tinggalkan kalau katakan mereka tu degil dan tidak mahu mengikut hidayah. Tetapi kita sebagai insan, sebagai pendakwah, sebagai umat yang mukallaf dipanggil, yang bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala, kita akan terus berdakwah dan berdakwah yang mana Nabi Muhammad tidak pernah berputus asa dalam dakwahnya. Wallahu a'lam. Ustaz, bila cakap tadi tentang kita maafkan, kita cakap dengan baik kan, tapi ada satu lagi kisah yang ini mungkin dekat bukan di surah Al-A'raf, kisah Nabi Ibrahim. Ini digunakan oleh beberapa orang, kata Nabi Ibrahim tu dia ambil kapak tu kan, dia pergi balun tu kan. Jadi sebenarnya saya ni nak ikut Nabi Ibrahim juga kan. Walaupun saya beriman pada Nabi Muhammad, saya beriman pada Nabi Ibrahim, jadi saya nak ambil dua-dua. Yang maaf saya maafkan, yang kapak saya kapak juga kan. Betul ke tak betul, atau macam mana memahami kisah Nabi Ibrahim itu sebenarnya? Silakan. Kita kena faham isu sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim tidak menggunakan kapak itu sehinggalah Nabi Ibrahim sebelum itu
berdialog, bercakap, menunjukkan contoh-contoh di hadapan bapanya Azar. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim menggunakan kaedah dakwah terlebih dahulu. Proses sudah ada. Dan yang kedua, kita kena faham, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW mempunyai perbezaan watak dakwah yang berbeza. Dan keadaan Nabi Ibrahim suasananya lebih kritikal ketika itu, dan mereka ini amat sukar menerima apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Manakala Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ni khatamun nabi. Jadi kita ni tak boleh lari dah. Kita kena ikut cara Nabi, dan Nabi Muhammad ni berhadapan dengan umat yang lebih kurang zaman Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Muhammad diberikan satu kemuliaan yang lebih besar, yang mana Nabi tidak pernah putus asa. Mereka sembah dekat Kaabah saja ada 360 berhala. Nabi SAW tetap sabar dan terus berdakwah sehingga hari ini tidak ada seorang pun orang bukan Islam berada dalam Kaabah. Di dalam Makkahul Mukarramah, di Taif. Tidak ada seorang pun masa itu, masa Nabi berdakwah, yang masuk Islam, kecuali siapa nama? Yang Nasrani itu. Ya, yang dia masuk Islam. Akhdas. Ya. Jadi itu salah satu daripada contoh Nabi tak pernah nak menghina dan memburukkan kaum Taif. Tetapi doa Nabi itu yang penting. Akhirnya hari ini tidak ada seorang pun orang bukan Islam yang berada di dalam Taif. Jadi ini menunjukkan bahawa akhlak Nabi yang cukup disanjungi, yang kita tidak boleh nak gunakan kekerasan. Nabi Muhammad SAW berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Orang kata apa? Kita tidak ada paksaan dalam agama. Orang bukan Islam ni kita kena tunjukkan pertama budi bicara yang bijaksana. Macam Nabi SAW. Itu dah panggil dakwah bil hal. Yang kedua, berikan bukti-bukti yang kukuh. Bukti-bukti yang boleh menyebabkan mereka ini terima hebatnya Islam. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, dalam kita berdakwah, Nabi SAW menggunakan teknik-teknik ataupun metod dakwah yang pelbagai. Itulah hebatnya Nabi SAW dengan menggunakan akhlak yang mulia. Sebagai contoh, hari ini kita ustaz-ustaz sentiasa kena bermuhasabah diri. Jangan kita ni kata kita ustaz kita yang terbaik, tak boleh. Hari ni orang rakam kita punya ceramah. Dulu nak tengok kita kat TV ni kena masuk TV. Tak. Sekarang tak payah. Kat masjid pun dah masuk dekat TV dah. Kan? Buka YouTube dekat TV. Masuk TV. Dan orang boleh rakam, orang boleh ulang balik rakaman ceramah kita 10 tahun yang lepas. Kadang-kadang ayat yang kita guna kasar, keras, kita menghina, memburukkan. Kadang-kadang apa yang kita cakap makan diri balik. Itu sebab Nabi tak pernah mengutuk dan menghina Abu Sufyan. Nabi tak pernah menghina, mengutuk Hindun radhiyallahu anhuma. Tengok, radhiyallahu anhuma. Yang dia orang ni masa perang Uhud sangat dahsyat. Benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi hebatnya Nabi terus berdakwah dan akhirnya mereka berdua itu menjadi sahabat radhiyallahu anhuma. Hebat. Itulah akhlak Nabi SAW. Dan akhlak itulah yang dirakam pada ayat 199 tadi ya, doktor ya, bila cakap tentang khuzil af wal wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Inilah antara kesimpulan berkaitan dengan dakwah selain daripada ayat-ayat lain yang perlu kita ambil perhatian. Dan menarik lagi dalam halaman ini bercakap tentang kita perlu sangat mengelakkan daripada godaan syaitan ya, dengan bertauz membaca auzubillahi minasyaitonirrajim dalam kehidupan kita seharian. Dan ini adalah halaman terakhir daripada surah Al-A'raf, membekalkan kepada kita persediaan agar kita sedar sejarah kita. Kisah pertama yang ada dalam surah Al-A'raf itu kisah Adam bersama dengan Iblis. Di hujung-hujung ini pun bercerita tentang salah satu tanda kita ini betul-betul ikut pada Nabi Adam ialah kita bersujud. Kita ikut pada malaikat yang bersujud, bukan ikut kepada iblis ataupun syaitan yang tidak mahu bersujud kepada Allah. InsyaAllah dengan itu kita akan menjadi orang yang ke syurga. Harapnya bukan a'raf pun ya, bukan di tengah-tengah pun, apatah lagi di humban bersama dengan musuh kita sejak awal dahulu, iaitu iblis laknatullah. Dan kita ingin masuk kepada halaman 177 ya. 177 ini adalah halaman muka surat 177 surah ke-8. Surah ke-8 ini surah Madaniyah yang bercakap tentang harta rampasan mesti ada kaitan dengan perang. Sebelum kita baca, nak tahu sikit ringkas daripada doktor. Orang cakap
Islam ni banyak cakap pasal perang. Dalam Quran banyak pasal qital tu banyak sangat kan. Memang Islam ni memang suruh akhirnya perang ke? Ataupun akhirnya apa sepatutnya? Silakan Doktor. Yahudi dalam protokol Yahudi, ya, salah satu protokol Yahudi jelas dijelaskan nak jatuhkan orang Islam ni dengan dua perkara. Pertama, kita jauhkan umat Islam ini dengan Al-Quran yang mereka baca. Ma baina aidihim, iaitu Al-Quran. Kita kena pastikan Al-Quran yang mereka baca mereka tak faham. Dan akhirnya ditafsir oleh golongan-golongan yang tidak sewajarnya. Orientalis tafsir ikut kepala dia. Dia panggil at-tafsir bil hawa. Dia mentafsir ikut nafsu. Golongan LGBT mentafsirkan Al-Quran ikut apa yang dia nak. Ikut apa nafsu dia nak. Wasak. Akhir zaman ni wasak. Sekarang ni tengok tafsir pun dah macam-macam, keluar yang macam-macam. Itu sebab mujurnya kita di Malaysia ini ada pengawalan oleh KDN untuk memastikan tafsir Quran mesti kena patuh. Sekarang ni lagi bahaya orang pakai gadget, baca Quran pakai gadget. Saya alhamdulillah Tuhan bagi rezeki, ada rezeki menghafal. Hafal Quran kan. Bila kita baca, kata lain sikit. Rupanya satu kalimah hilang. Masya-Allah. Maknanya cukup berhati-hati. Kena dalam bab-bab diorang nak merosakkan kita orang Islam. Nombor dua, nak jatuhkan orang Islam ni dengan sejarah. Jangan bagi orang Islam ini faham tentang sejarah. Jadi nak bagi tahu tentang peperangan ini, nak bagi tahu kalau kita kaji dalam Islam bukan agama yang suka pergi perang. Tetapi Islam agama mempertahankan diri. Bermula dengan Badar, Uhud sampailah habis. Semua mempertahankan diri. Yang banyak buat kacau adalah musuh-musuh Islam. Jadi oleh sebab itu kena tahu tentang sejarah. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tertipu dengan Google ini sebab ini sangat bahaya. Rujuklah Al-Quran. Rujuk kitab-kitab tafsir. Antara buku sirah yang terbaik yang perlu kita beli iaitu Fiqh Sirah karangan Profesor Said Ramadan Al-Buti. Guru saya masa di Syria. Ini adalah buku sirah tahliliyah ataupun kajian sirah yang bersifat kajian, bersifat orang kata apa, analisis yang terbaik dunia. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Dr. Izhar sebagai pengenalan awal sebelum kita melihat kembali kepada surah Al-Anfal ini, bahawa sebenarnya Quran dan juga sejarah ya. Pasal kalau kita faham Quran ni sahaja ataupun Quran itu tanpa ditafsir dengan betul ataupun tak dikaitkan dengan sirah Nabi, sejarah sebenarnya, dia boleh dipusing-pusingkan ya, kerana mungkin di dalam Al-Quran ini pendek sahaja bercakap tentang perang apa sebagainya. Tetapi kalau kita tak tahu sejarah, ia menyebabkan kita hilang jati diri kita. Malah isi daripada ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta alaihim itu kita mementingkan kepada susu galur sejarah yang benar agar kita dapat ikut di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang-orang soleh dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita berhenti sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk menyambung surah Al-Anfal. Kita bersama dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita bertuah kerana bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Izhar Arif untuk kita melihat mengulang kaji kepada halaman 175 hingga 179. Sudah pun kita selesai melihat beberapa ibrah pelajaran untuk kita ambil tindakan pada kehidupan kita pada halaman sehingga akhir surah Al-A'raf, surah yang ke-7, dan kali ini kita kembali untuk melihat kepada surah Al-Anfal, surah Madaniyah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah, dan kita akan melihat kepada ayat pertama sebagai permulaan untuk kita memahami. Sebentar tadi sebelum rehat kita sudah pun melihat bahawa sebenarnya hakikat perang bukanlah kita menyerang, tetapi kita melindungi untuk memastikan hak-hak
manusia, hak-hak Allah ini dapat dipertahankan. Kita membaca ayat yang pertama untuk kita memahami mengapa mula-mula je terus bercakap tentang harta rampasan, apa latar belakang kepada ayat nombor 1 ini. Sebagaimana dinyatakan awal tadi, kalau kita faham Al-Quran, kita faham sejarahnya, kita akan dapat kefahaman yang jitu untuk kita dapat amalkan mengikut konteks, bukan sekadar konten, bukan sekadar isinya saja, tetapi kena ikut kesesuaian. Kalau tidak nanti khawatir rasa suruh pergi baca ayat suruh pergi berperang, pergi ambil motor kan, terus pergi ke sempadan Thailand, tak lepas dekat custom sana, rupanya kata saya nak beramal dengan Quran, bukan itu caranya. Jadi sebelum kita melihat lebih jauh, kita baca ayat pertama surah Al-Anfal. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca sekarang permulaan surah Al-Anfal, antara surah favorite surah yang di favorite masyarakat kita, baca suka sangat baca surah Al-Anfal. Kalau musabaqah ke apa dapat surah Al-Anfal, seronok, suka. Suka. Mungkin ayat dia agak mudah dan sebagainya, mungkinlah. Tapi istimewa hari ini, selalunya sebelum ni mungkin kita hanya baca saja, tapi hari ini subhanallah kita akan dicerahkan. Kita ulang kaji kembali surah Al-Anfal ini, ayat demi ayat kita belajar subhanallah dengan ilmuan kita. Subhanallah, ini satu rahmat, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca ayat yang pertama dan ayat yang kalau kita tengok ayat yang kedua tu subhanallah sangat menusuk kalbu, maksud dia. Baca dua sekali lah. Dua ayat. Dua sekali lah. Nak tahu juga apa kaitannya dengan tu kan. Alang-alang dah ada doktor kat sini. Kita tanya terus. Okey tuan-tuan, kita dapat bonus lagi. Dapat dua ayat. Kadang-kadang setengah macam tu, alamak banyaknya. Ada setengah orang patutnya lebih syukurlah, lagi banyak lagi seronok kan, lagi banyak pahala pula. Banyak pahala. Jadi kita baca dua ayat alhamdulillah, ayat pertama dan ayat yang kedua. Mari kita baca sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Ayat yang pertama dan yang kedua, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi di dalam ayat ini bercakap bermula dengan Anfal menjadi kepada tajuk ataupun nama surah ini. Terus kita nak pergi kepada Dr. Izhar bertanya, nak mencerahkan tentang mereka bertanya tentang Anfal, ya, apa sejarah daripada ayat ini. Silakan Dr. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal. Bila sebut Al-Anfal iaitu harta rampasan perang. Ada orang kata Islam ini terlalu kejar dunia. Sebab
Dia kata bila baca surah perang, Allah mulakan dengan harta rampasan. Sebenarnya terdapat hikmah, falsafah di sebalik surah ini. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia jelaskan kenapa Allah Ta'ala memulakan surah Anfal dengan harta. Kerana balik kepada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu balik pada niat. Kerana orang pergi perang ni ada dua jenis. Pertama, mengejar Allah Ta'ala, dan yang kedua, mengejar harta. Golongan yang mengejar harta ini, siapa dia? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ada penyakit. Ini baca dalam surah Al-Baqarah, muka surat yang kedua. Surah Al-Baqarah cerita satu muka surat lebih berkaitan sifat orang munafik. Dia orang ni pergi perang, dia kejar harta rampasan. Ini yang berlaku pada perang-perang selepas Badar. Ada golongan munafik, dia pergi-pergi tengok, Allah mak tak jadi, ramai sangat, patah balik. Golongan ini adalah golongan munafik. Jadi Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, dalam semua jihad, dalam semua peperangan, daripada awal lagi kita dah faham bahawa Islam agama Ar-Rahmah, Islam agama As-Salam, Islam agama berkasih sayang. Tapi bila sebut tentang peperangan, Allah mulakan dengan harta rampasan untuk memaklumkan qulil anfalu lillahi war rasul. Ingat, harta ni bukan itu utamanya. Harta yang kamu tengok itu adalah milik Allah dan Rasul. Bila sebut Allah dan Rasul, awak nak kejar apa lagi? Baik kejar Allah dan Rasul, harta tu nombor dua dah. Tak salah kita nak kejar harta. Kita nak jadi kaya di dunia. Sebab Nabi pun sebut, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia untuk sampai akhirat. Saya belajar tinggi-tinggi. Saya tak nak gaji besar. Saya nak gaji besar. Saya kerja kat UKM. Saya naik pangkat. Daripada ustaz kepada doktor kepada profesor, begitulah seterusnya. Gaji naik tu. Adakah saya tidak ada ikhlas? Tak. Kita mengajar, kita mengkaji, kita berkongsi ilmu, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Harta akan datang kemudian. Dunia akan datang kemudian. Apabila kamu fokus kepada Allah dan Rasul, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, kamu tak bergaduh antara satu sama lain dengan harta itu, kamu taat pada Allah dan Rasul, maka percayalah harta akan datang kemudian. Setelah ikhlas berperang, mencari keredaan Allah, mencari jihad fi sabilillah. Hari ini jihad luas. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqhul Jihad menjelaskan bahawa hari ini peperangan bukan saja lagi dengan pedang ataupun senapang dan sebagainya, tetapi jihad ekonomi, jihad halal, jihad pendidikan, jihad politik. Dan ini merupakan jihad-jihad yang kita kena hadapi, dan kita kena letakkan Allah dan Rasul di hadapan. Itu sebabnya ayat yang kedua Allah sebut innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebab orang munafik fi qulubihim marad. Manakala orang Islam, orang mukmin, hatinya akan terpaut, akan menangis apabila terdengar perkataan Allah dan Rasul. Bila Allah dan Rasul kuat, maka jihad mereka lain daripada yang lain. Dan inilah yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Bauti dalam buku Fiqh As-Sirah. Perbezaan peperangan perang Badar dengan perang Uhud. Perang Badar mereka tidak fikir kecuali Allah dan Rasul. InsyaAllah. Fokus. 300 boleh mengalahkan 1000. Manakala bila perang Uhud, bukan kalah, cuma ada sedikit kelonggaran, ketirisan, gitu. Jadi berlaku sedikit kesilapan sebab Allah nak ajar. Dia panggil satu pengajaran kepada orang Islam bahawa jangan terlalu fikirkan harta rampasan itu. Bila kamu lupa Allah, lupa Rasul, fikir harta rampasan, maka kita kalah dengan Khalid ibn Walid yang datang daripada belakang. Jadi akhirnya, tuan-tuan dan puan, jadi orang mukmin yang berpegang dengan Allah dan Rasul, berpegang dengan apa yang Allah akan bagi selepas ini, barulah kita akan menjadi orang yang berjaya dalam jihadnya, dalam peperangannya. Tak kira dalam peperangan apa, bagi saya, dalam saya sebagai ahli akademik, peperangan ataupun jihad akademik itu salah satu daripada usaha saya. Kalau saya mati pun, saya akan
meninggalkan buku-buku, saya akan meninggalkan artikel-artikel jurnal, saya akan meninggalkan dakwah yang kita sampaikan. Sekurang-kurangnya inilah yang akan datang di akhirat. Selain gaji yang Allah bagi kat dunia juga merupakan sebahagian daripada usaha kita, dan itu merupakan perkara juga yang amat penting untuk kita hidup di bumi. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Izhar, ya, melihat kepada permulaan, ya, rupanya Allah mulakan dengan Anfal ini untuk mula dulu dengan topik yang biasa orang suka, ya, tapi rupanya Allah nak twist kan, ya, bukan nak twist, maksudnya nak bawa kita kepada yang betulnya, iaitu sebenarnya tujuan dalam perjuangan adalah lillahi war rasul, ya. Kalau kejar-kejar pun akhirnya Allah Rasul itu punya juga kan. Dan di sini baiklah dikuatkan, ya, dikuatkan keimanan kita. Kalau katakan jihad akademik, dalam jihad ekonomi, tuan-tuan yang bertugas di tempat kerja buat bersungguh-sungguh kan, kerana Allah dan Rasul, baiki kepada hati kita, dan kemudian kita membaca ayat-ayat Allah, kerana itu kekuatan, dan kekuatan itu akan memberi kesan pada apa? Pegawai-pegawai HR yang kata nak buat training, nak pastikan ahli dia apa tak, istilahnya apa, klaim Tidak amanah, claim yang OT. tak betul tu, kan, ataupun beli cuti ke apa sebagainya tu. Apabila perkara ini dapat dibina, sebenarnya dia menghasilkan tentera-tentera yang sebenarnya fokus kepada jihad, yang kalau dalam surah dalam peristiwa Badar itu dapat kemenangan, Ustaz, ya. Tetapi kalau perang Uhud itu ada sesuatu yang Allah tegur kerana ada bercampur dengan perkara-perkara yang tersilap keutamaan dalam perjuangan ini. Jadi ini pelajaran daripada halaman 177, dan kita pergi kepada halaman 178. Terutama kita melihat kepada ayat yang ke-15, ya, ayat ke-15 ini seruan untuk berjihad, ya, untuk keluar pergi berperang. Kita baca dulu ayat 15, dan kita nak melihat sebenarnya ayat ini bila baca-baca, ya, pada bulan Ramadan, tiba-tiba bersemangat saya ni kan, tiba-tiba bersemangat kan. Badar pada bulan Ramadan, saya takkanlah duduk je depan Quran, saya nak ambil tindakan, tapi nak tahu apa syarat untuk mengambil tindakan, respon kepada ayat 15. Kita baca dulu ayat 15. Baik, terima kasih Ustaz. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita ayuh kita baca sekarang ayat 15, ya. Di halaman 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berpaling undur membelakangi mereka, iaitu cabut ataupun mundur. Dalam ayat ini, bila baca sekali lalu, Ustaz, ya, bila tengok orang kafir yang akan menyerangmu, teringat ada orang yang kat luar-luar sana tu, dia mesti tak puas hati dengan kita ni. Jangan bermundur. Saya nak buat sesuatu lah ni kan, dah bersemangat dah ni, selama ni baca tak faham, bila dah faham tu rasa nak ambil tindakan pula kan. Jadi akhirnya dia terlibat pula dengan gerakan yang tak berapa betul. Macam mana sebenarnya nak memahami ayat ini, dan kalau katakan nak berperang, Ustaz, kan, apa syarat-syaratnya agar betul tindakan itu, selain daripada jihad ekonomi, jihad akademik tadi, yang ini macam mana sebenarnya? Sila. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sekarang ni alhamdulillah lah Ustaz, sementara tadi duduk dengar Ustaz Tirmizi baca, Ustaz, senang dah sekarang. Ya, terjemahan, ada tafsir. Dia dah macam kalau zaman saya belajar awal ibtidai dulu, dia panggil tafsir muyassar fi tafsir, tafsir Ibn Katsir. Dia tebal, dalam tu tepi ni semua ada terjemahan bahasa Arab, tapi bahasa Arab. Saya ingat dulu kami nak faham Quran tu, tafsirul Quran bil lughatil arabiyyah. Sekarang bahasa Melayu pun dah
cantiklah terjemahan tafsirnya. Allahu Rabbi, bagus tuan-tuan dan puan, penting kita belajar. Terima kasihlah TV Hijrah dan juga dua hos yang hebat ini. Saya balik kepada ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Dalam bab kita nak berperang ni, benar kita diajar oleh Nabi pantang mundur. Ya? Jangan mundur. Apa berlaku dalam perang Uhud? Bila kita berperang, Nabi tak pernah mundur. Walaupun Nabi dah luka sana, luka sini, ada para sahabat luka belakang dan ada yang meninggal dunia. Tapi tuan-tuan dan puan, Nabi tak mundur. Nabi tetap dengan plan. Plan A, gagal plan A, plan B, plan B, plan C. Tak surrender lah. Dan itu yang berlaku dalam perang Uhud. Kalau kita kaji betul-betul. Menariknya, akhirnya membawa kepada kemenangan. Cuma, bila sebut tentang syarat-syarat jihad, kita kena balik kepada ayat Quran juga. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fil amri fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Maknanya balik kepada Allah dan Rasul. Dalam kita nak berperang ni, kita balik cara yang diajar oleh Allah dan Rasul. Kemudian jangan lupa balik kepada para pemimpin yang juga balik kepada Allah dan Rasul. Kita nak berperang, kita kena ikut undang-undang yang ada dekat negara kita ni, Malaysia. Itu sebabnya kita tidak boleh nak berdakwah, kita tak boleh nak berperang, kita tak boleh nak berjihad kecuali ikut undang-undang. Apa yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Saya teringat masa saya balik daripada Syria tahun akhir, saya sempat bertemu dengan guru saya Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti dekat Masjid Jami' Al-Buti dekat atas bukit kat Rukunuddin. Orang yang pergi Syria tahulah, duduk kat atas tu kan. Bila saya pergi, saya salam dengan dia. Salam memang tak boleh cium tangan. Dia memang tak bagi orang cium tangan dia. Jadi ada kawan saya seorang daripada Singapura, orang mak bapak dia bergambar dengan Syekh. Saya pula nak bergambar dengan Syekh, dia tak bagi. Lah, untuk apa kau nak bergambar dengan aku? Litizkar, untuk mengingati. Lah, dia kata, tak ada. Kau beli buku aku, kau baca buku aku, itulah yang kamu akan ingat. Sebab saya tak ada gambar dengan arwah. Yang nombor dua, saya kata, apa pendapat Syekh tentang jihad? Perlu ke saya ini pergi ke Palestin dan sebagainya? La. Jihaduka ya Muhammad, dia panggil saya Muhammad. Jihaduka ya Muhammad fi Malaysia, fi baladik. Negara kamu, tempat kamu berjihad. Kamu tak payah sibuk pergi negara-negara orang lain. Orang Palestin berjihad di negara Palestin. Syria di Syria. Kamu Izhar di negara kamu. Pastikan jihad itu dikembang dengan baik. Dan perkara yang sama disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqhul Jihad. Jadi itu sebabnya kita nak berjihad ni, kita nak berperang, kena ikut apa yang telah ditentukan oleh negara kita. Kalau negara kita tak bagi, tak membenarkan kita pergi perang dekat Syria, tak bagi kita pergi perang dekat Gaza, tak bagi kita pergi perang dekat negara-negara lain, tak apa. Kita berperang dalam negara kita ini dalam bentuk yang lain. Perang ekonomi. Perang ekonomi bukan kita pergi bunuh orang yang bukan Islam. Tak, kita lawan. Falyatanafasil mutanafisun. Tengok dia hebat, kita lawan. Dan balik kepada sunnah siapa? Sunnah Abdul Rahman bin Auf. Subhanallah. Tak. Dia pergi sampai ke Al-Madinah. Abdul Rahman bin Auf, dia lawan Yahudi punya bisnes, sehingga Yahudi kalah dengan Abdul Rahman bin Auf. Itu kehebatannya, itu jihad yang sebenar. Jadi bila kita nak berjihad, jangan mudah-mudah ikut militan, ikut ISIS. Itu semua menyebabkan kita rugi. Ustaz Tirmizi, ustaz yang alim dalam bidang masing-masing, kalau pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya, kena tangkap, tidak ke rugi ilmu tu. Elok-elok sedap suara boleh masuk TV Hijrah. Apa ni? Baca dalam penjara je. Kena 20 tahun dah rugi dah ilmu Ustaz Tirmizi tu. Kan? Jadi akhirnya tak ke mana. Baiklah kita gunakan apa yang ada untuk kita sebarkan jihad dekat negara kita dengan cara yang betul yang Allah pun dah bagi tahu. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Cuma jangan kita patah balik. Cuma dalam hari ni, konteks kita hari ni, jangan putus asa. Jangan putus asa dengan apa yang berlaku. Teruskan berdakwah, teruskan jihad fisabilillah, menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah kita tidak akan kalah
jika ada semangat yang kuat. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Izhar ya, daripada ayat sebentar tadi, jangan berputus asa, satu poin, dan yang paling awalnya ialah ikut undang-undang ya, pasal dah namanya ya ayyuhallazina amanu, jadi maksudnya ikutlah kepada Allah dan Rasul, dan juga ulil amri yang ikut pada Allah dan Rasul ya. Kalau nak sangat berperang, pergi masuk tentera, tapi itu pun kena ikut pada panglima cakap pergi Bosnia, pergilah kat sana kan, jangan pula putus asa. Tetapi kalau katakan nak pergi dalam jihad ekonomi, pergi bahagian ekonomi, belajar betul-betul, buat betul-betul ya. Dan jangan putus asa kalau dah masuk satu lapangan itu. Ini kadang-kadang masuk tentera ni nak berperang, tak best lah kan. Tukar pergi akademik pun putus asa juga, pergi kerja lain putus asa juga. Jadi rupa-rupanya bab kerja pun dah putus asa, ini nak pergi berperang pula kan. Lagi cepat berputus asa kalau kita tidak bina semangat ini dalam kehidupan kita seharian. Jadi ini message daripada halaman 178. Dan kita berada di penghujung ya, berada di penghujung. Sebenarnya kita ada satu lagi pada halaman 179 di mana ada cerita pasal mendengar ni ya. Dia dah masuk kepada disiplin bagaimana tak nak berputus asa. Pasal dalam satu organisasi ni sebenarnya biasalah kan, bos cakap ini, kadang-kadang orang ni nak buat lain kan. Dalam masa yang sama ialah kadang-kadang dia persoalkan bos ni sebenarnya ya. Kita baca sikitlah satu ayat daripada ayat 21 ya, untuk sama, ataupun ayat 20 lah, ayat 20 untuk sama-sama kita memahami apa sebenarnya konteks sebelum kita berakhir pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Jadi ini adalah disiplin di dalam satu organisasi. Bila kita bercakap tentang berjuang, berjihad, ada disiplin. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dalam masa pendek Ustaz, dalam satu minit, apakah disiplin penting yang perlu dipahami daripada ayat 20 ni? Sifat pertama yang ada dalam ayat tadi, pertama, jangan jadi manusia yang bermuka-muka. Ini yang Allah bagi tahu. Kita nak menjayakan sebuah organisasi, jangan bermuka-muka. Qulil haqqa walau kana murra. Nombor 2. Jangan bermuka-muka dalam bermesyuarat. Dalam kita nak menentukan dasar, jangan muka-muka. Depan baik, belakang tak. Depan setuju, belakang tak. Jangan cakap. Nombor 2, bercakap benar walaupun benda tu pahit. Qulil haqqa walau kana murra. Nombor 3, jangan jadi macam orang munafik. Yang mana orang munafik di hadapan sami'na wa ata'na. Bila di belakang Nabi, la nasma' wala nati'. Kami tak dengar dan kami tak mau ikut. Jadi ini menunjukkan sifat-sifat orang munafik yang Allah tak suka, yang boleh menghancurkan sebuah organisasi. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Izhar ya. Itu beberapa poin penting untuk kita pastikan dalam kehidupan berkeluarga, berorganisasi kita. Satu perjuangan yang berjaya berteraskan pada ayat 20 sebentar tadi. Kita doa pada Allah Subhanahu taala, Allah memimpin kita dengan panduan daripada Al-Quran, surah Al-A'raf dan surah Al-Anfal ini. Dan di hujung ini saya menjemput Dr. Izhar untuk memimpin doa akhir kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wanfa'na bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an ya Mannan ya Rahman ya Karim ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنات فبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا. آمين.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Izhar bersama sudi bersama pada sesi ulang kaji kita pada hari ini. Banyak pencerahan yang kita dapat ya. Alhamdulillah daripada ini, dan rasanya memang kita kena panggil Ustaz Izhar banyak pasti. kali ya. Bagi soalan saja insya-Allah. Okey, jadi ya. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Izhar dan pada tuan-tuan yang bersama kita ingin sebarkan kefahaman Al-Quran ini dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang dan menyokong ya, beritahu pada kawan, dan tuan-tuan boleh menyumbang ya, menyumbang keuangan, menyumbang idea, networking, agar apa yang kita belajar sebentar tadi itu dapat disebarkan, dapat dilaksanakan agar dunia ini dipenuhi cahaya daripada Al-Quran. Kita ikuti ulangan pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan kita semua mengikut disiplin Quran untuk berjaya. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.